Salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. 弟兄姐妹，大家平安。 Ya, sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 感谢上帝，今天我们能够一起来敬拜。 Kita sudah memasuki bulan November. 我们已经来到11月份了， Ini berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. 这表明我们很快就会走进了2014年。 Kita akan memasuki tahun 24 yang年 baru 2025. 我们将进入新的一年，也就是 Kita 2025 bersyukur 年。 kita diberikan Tuhan kesempatan beribadah bersama-sama. 感谢神给我们机会一起来敬拜。 Kalau mengingat 2 tahun tidak bisa beribadah di gereja. 想到过去2年，我们无法到教堂来敬拜， Tapi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama, ini sesuatu sungguh kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita. 今天我们能够一起来敬拜，这是何等的有福气啊！ Ketika saya melihat berita-berita saudara-saudara kita di daerah Timur Tengah, 当我读到有关中东一带的新闻的时候， ya, dan juga ada tempat-tempat ibadah yang dibom oleh karena peperangan yang ada. 有一些的教堂也被这个炸了，是因 Ya, 为 mereka 他们 tidak 在 bisa 战争， beribadah dengan leluasa sama seperti kita. 他们不能够好像我们这样自由自在 Hari 的 ini 敬 kita boleh 拜。 bersama-sama berkumpul, kita patut bersyukur kepada Tuhan. 今天我们能够聚集在一起，应当向神感恩。 Oleh sebab itu, biarlah kita pergunakan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kita ini sebaik-baiknya. 让我们善用上帝所给我们的机会， Ya, mari kita berdoa. 我们祷告。 亲爱的阿爸父神，我们谢谢你，再次借着你的话语，要提醒我们，要教导我们。我们恳求圣灵充满我们，帮助我们，让我们能够明白你的话，顺服你的话，遵行你的话语。谢谢主，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。Di dalam dunia ini ada seorang presiden yang dikenal kemiskinannya. 在这个世界上有一个总统，他是一位非常贫穷的总统。 Presiden ini adalah presiden Uruguay yang bernama Jose Mujica. 他是乌拉圭的总统，其名叫何塞穆西卡。 Dia memimpin negaranya dari tahun 2010 sampai 2015. 他执政在2010年到2015年。 Presiden ini dikenal bukan oleh karena jabatannya. 他被认识不是因为他的这个地位， Presiden ini dikenal oleh karena kesederhanaannya. 他被认识是因为他是一个非常简朴的人。 Oleh sebab itulah orang-orang mengenal dia sebagai presiden yang paling miskin di dunia. 所以大家认识他为一个最贫穷的总统， Karena pilihan hidupnya adalah jauh daripada kemewahan dunia. 因为他选择了简朴的生活。 Dia tidak memilih untuk tinggal di istana presiden. 他没有选择住在总统府里面， Dia memilih tinggal di rumah pertaniannya yang sederhana dan kecil. 他选择住在他农地的那个非常简陋的房子。 Dia menyumbangkan hampir 90% gajinya kepada amal. 他把他的90%的薪资奉献为这个善功， Membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. 去援助那些平民小百姓。 Dia juga memilih untuk mengenakan ataupun mengendarai mobil tua daripada mobil kepresidenan. 他选择用旧车过于用豪车。 Mujica seorang pemimpin yang benar-benar melayani rakyatnya. 穆西卡是一位真正为人民服务的总统， Dia selalu menekankan bahwa menjadi seorang pemimpin berarti siap berkorban dan mengutamakan pelayanan. 他常常强调，作为一个领导人，必须付出，而且要为人民服务。 Seorang pemimpin yang mana dia mengerti adalah rakyat yang melayani. 他明白，作为领导人，其实是属于一位服侍别人的小百姓。 Dan keteladanannya inilah memberikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin dunia. 他成为了世界领袖的好榜样。 Yang mempengaruhi bukan dengan kekayaan dan kekuasaan. 他不是以他的钱财权势来影响世 Tetapi 界， di dalam kesederhanaan dalam melayani. 他是以
简朴服侍的心态来影 Kisah 响世界。 mujizat ini menginspirasi banyak orang tentang arti pelayanan. 穆西卡他所做的一切，成为许多人的这种启迪。 Kisah mujizat ini menginspirasi orang tentang kerendahan hati dalam kepemimpinan. 他启发了许多领导人以谦卑的态度来服侍。 Dan hal ini mengingatkan akan Tuhan kita Yesus Kristus. 这使我们想起我们的主耶稣， Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. 他是万主之主， Dia adalah Raja di atas segala Raja. 他是万王之王。 Di malam yang terakhir dia memilih membasuh kaki murid-muridnya. 在最后的晚上，他选择洗门徒的脚。 Dia adalah seorang pemimpin yang melayani. 他是一位服侍的领袖。 Dan apa yang dilakukan ini sebagai lambang kerendahan hati. 他所做的一切象征谦卑的态度。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄 Apa 姐 yang 妹， dilakukan oleh mujizat dan Tuhan kita Yesus Kristus. 穆西卡以及我们的主耶稣所做的一切， Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang besar. 他们是伟大的领袖， Dan mereka bersedia untuk melayani. 他们愿意服侍众 Mari kita 人。 sama-sama membuka Yohanes 13 ayat 1 sampai 11. 我们一起翻开约翰福音第13章第1到第11节。 Yohanes 13 ayat 1 sampai 11. 约翰福音13章第1 Karena 到 cukup 11节， panjang saya bacakan dalam bahasa Indonesia saja. 我们单用印尼文来读。 Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kaki yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kaki engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Demikianlah firman Tuhan. 我们的圣经读到这里， Apa yang kita baca ini adalah di saat perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 我们所读的经文记载有关在最后的晚上，耶稣为门徒洗脚。 Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memiliki makna yang sangat mendalam. 耶稣所做的有非常深的含义。 Kalau kita mengerti siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya, 如果我们认识耶稣真正的身份， Dia adalah anak Allah, 他是上帝的儿子， Dia adalah Raja di atas segala 他是万 Raja, 王之王， Dia adalah Tuhan di atas segala 他是万 Tuhan, 主之主， memilih melayani dengan penuh kerendahan 他 hati. 选择谦卑服侍别人。 Hal ini memberitahu pada kita ada beberapa kebenaran yang bisa kita pelajari. 这告诉我们几项的真理。 Yang pertama, 第一， kerendahan hati Tuhan Yesus sebagai teladan pelayanan sejati. 耶稣的谦卑是真服侍的榜样。 Ketika Tuhan Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya, mengikat kain pada pinggangnya dan membasuh kaki 当 murid-muridnya, 耶稣起来脱掉他的衣服，然后去洗门徒的脚的时候， budaya pada saat itu membasuh kaki ini adalah pekerjaan pelayan, 按照当时的文化，洗脚是仆人所做的， bukan tugas daripada majikan. 不是主人的工作。
Tetapi Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya yang memanggil dia sebagai guru dan Tuhan melakukan hal ini. 但是耶稣被他的门徒称为老师的，他愿意如此行。 Dan Tuhan Yesus melakukan ini memberikan sebuah keteladanan kerendahan hati bagi para pengikutnya. 耶稣的作为给他的跟随者留下一个榜样。 Kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang melayani. 真正的领导是服侍的领导。 Kepemimpinan sejati bukanlah kepemimpinan untuk dilayani. 真正的领导呢，不求被服侍。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika seseorang menjadi pemimpin, 当一个人当领袖的时候， bahkan banyak orang berebut untuk memperoleh jabatan menjadi seorang pemimpin. 很多人在这个争取要成为领袖， Menghalalkan segala cara untuk mendapat posisi menjadi pemimpin. 他们不择手段要当领袖， Mereka ingin memperoleh kehormatan. 他们要得到尊荣， Mereka ingin memperoleh pengakuan. 他们要得到这个这个认定。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan Yesus memberikan teladan sebagai seorang pemimpin yang melayani. 耶稣给我们榜样，成为一个服侍的领 Dia 袖。 datang bukan untuk dilayani. 他来不是要被服侍， Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以主所谓的弟兄 bagi 姐妹， kita yang duduk di tempat ini, 在座的每位 baik kita yang sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, 不管我们是在家庭里面成为领袖的， sebagai pemimpin di dalam gereja ini, 在教会里面当领导的， pemimpin di dalam sebuah organisasi, 或者是在某个机构 atau 组织 pemimpin 当 di 领袖的， tengah-tengah perusahaan 或者 kita. 在某公司当领袖的。 Firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita, marilah kita menjadi seorang pemimpin yang melayani dengan penuh rendah hati. 今天神的话告诉我们，我们要当一个谦卑服侍的领袖。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan saya dan juga rekan-rekan saudara seiman, 我常常提醒我的同工们， bahwa di dalam gereja, jabatan dalam pemimpinan gereja tidak perlu diperebutkan. 在教会里面，这个领导的地位不需要去争取 Ini 的， adalah sebuah kepercayaan. 这是一种信任。 Dan Tuhan memberikan bagi mereka yang setia pada perkara kecil. 上帝会信任那些在小事上 Karena 忠 ini 心的 adalah 人， prinsip daripada firman Tuhan. 这是圣经里面的原 Barang 则。 siapa setia pada perkara kecil, 在小事上忠心的， maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar bagi dia. 他的主人就会把大事交 Kalau 给他。 jabatan dan kepemimpinan Tuhan hendak memberikannya, 如果上帝愿意把领导赐给某一个 maka 人， tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. 没有一个人能够拦阻的。 Tetapi jika kepemimpinan Tuhan tidak menghendakinya, 如果上帝不给他领导地位， manusia dengan segala cara untuk memperoleh kepemimpinan itu, 不管人以怎么样的手段去 Tuhan tidak 获 akan 得地 tinggal 位， diam. 神也不会静 Tuhan 默。 punya cara untuk bagaimana membuat di dalam kepemimpinannya itu sesuatu yang mungkin dalam pandangan dunia adalah hal yang tidak baik. 上帝就会可能从人的角度来看，他的领导不会有什么好结果 Oleh。sebab itu Bapak Ibu Saudara yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹， firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita dengan jelas tentang kepemimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. 今天神的话让我们看见耶稣基督的领导榜样， Seorang pemimpin rohani yang melayani. 就是一个属灵领袖的服侍。 Dan inilah panggilan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. 这也就是我们教牧同工的呼召。 Semakin jabatan semakin tinggi, 当我们的职位越高的时 maka 候， kita juga harus semakin diingatkan bahwa kita dipanggil untuk melayani. 我们要常常的提醒自己，我们蒙召乃要服侍别人。 Pada suatu hari di dalam keadaan di dalam sebuah kota yang kecil diadakan kompetisi piano. 有一次在一个小城市有了这个钢琴比赛， Ada banyak peserta-peserta yang mengikutinya. 有很多的人参与这场的比赛， Peserta-peserta yang berbakat. 有很多参加者都是非常有才华的人。 Ada seorang peserta pemuda 有一位年轻人， yang memiliki bakat yang luar 他 biasa. 有非常好的才华， Dia memainkan piano memukau semua penonton yang ada. 他弹钢琴的时候，听众都感到惊讶不已。 Dan ketika juri mengumumkan pemenangnya,
当这个审委员宣布这个官捐的时候， pemuda ini dinyatakan sebagai juaranya. 这位年轻人就成了官 Semua 捐。 penonton bertepuk tangan dan menyetujui keputusan juri 当时的 itu. 观众都抬起手来。 Namun ketika dia berdiri, 当这位年轻人站起来的时候， sebelum dia menerima penghargaan, 在他还没有领受这个奖的时候， dia menghadapkan wajahnya kepada sang guru pianonya 他就转身向他的老 dan 师， membungkukkan diri kepada gurunya 然后他向他的老师鞠躬， untuk menyatakan terima kasih kepada gurunya. 乃要表示对老师的谢意。 Suatu hari ketika dia diwawancara, 有一天，当他被访问的时候 mengapa，dia melakukan hal ini? 为什么他这样做呢？ Dia mengatakan hari ini saya bisa ada seperti ini oleh karena guru saya dengan giat dan mendukung dia untuk bagaimana latihan piano dengan baik. 他说：“我之所以有今天，乃是因为我的老师不断的鼓励我操练。” Pemuda ini tahu keberhasilan dia bukan oleh karena usaha dia semata-mata. 这位年轻人晓得他的成就并不是靠他自己一个人的 Tetapi 努力， juga ada dukungan orang lain dan juga mungkin dukungan orang tua 也是有别人的支持，包括他的父母， dan dukungan daripada gurunya. 更特别他老师的支 Bapak 持。 Ibu Saudara, tadi saya sudah mengatakan kepemimpinan dalam gereja adalah pemberian daripada Tuhan. 刚才我已经说了，在教会里面的领导是上帝所给的， Bukan oleh karena kemampuan manusia. 不是因为人的本事， Bukan dengan segala cara-caranya manusia. 不是以人的各种方法。 Oleh sebab itu ketika kita memperoleh kepemimpinan ini, 所以，当我们有了领导地 kita 位， harus diingatkan untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. 我们必须在主面前交代清楚。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita para pemimpin-pemimpin rohani. 神的话告诉我们，属灵的领导人 Lihatlah akhir kehidupan mereka. 要看他们人生的终点、 Ini 终局。 semua peringatan yang sangat keras bagi para pemimpin-pemimpin rohani. 这是给属灵领袖一个非常严厉的 Supaya 警 kita 告， tidak sembarangan melayani. 好让我们在服侍的时候不要为所欲 Karena 为， Tuhan melihat segala sesuatu yang kita 因为 kerjakan. 上帝看见我们所做的一 Oleh 切 sebab。itu Bapak Ibu Saudara yang 因此呢， terkasih, 弟兄姐妹， ketika kita melayani sebagai hamba Tuhan di gereja, 当我们在教会当牧师传道人的时候， ketika kita melayani sebagai majelis di dalam 当我 gereja, 们成为执事的时候， ketika kita melayani sebagai ketua cell group di dalam cell group gereja, 当我们担任小组组长的时候， ketika kita melayani sebagai guru sekolah 当 minggu, 我们成为主日学老师的时 atau 候， apapun itu, 或者是其他的， marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh, 让我们真诚的服 dengan 侍， penuh kerendahan 以 hati, 谦卑的心来服 dan 侍， juga mohon kasih dan kuasa Tuhan menolong kita. 求神的恩典和慈爱 Karena 帮助我 semuanya 们， ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan 因 Tuhan. 为我们必须在神面前负起责 Jangan 任， sembarangan mengabaikan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. 不要忽略神所信任给我们的 Mari 工 kita 作， melayani dengan penuh hati kita. 让我们全心服侍主， Mari kita melayani dengan penuh kerendahan hati kita. 让我们以谦卑的心来服侍主。 C.S. Lewis mengatakan, 路易斯这样说： kerendahan hati bukanlah berpikir rendah terhadap diri sendiri, 谦卑并不是想扁了自己， tetapi berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. 而是更多一点想有关自己 Saint。Augustine mengatakan, 奥古斯丁这样说： kerendahan hati adalah dasar dari semua kebajikan lainnya. 谦卑是其他良善的基础。 Oleh karena itu dalam jiwa di mana tidak ada kerendahan hati, tidak dapat ada kebajikan sejati. 因此，在何处心灵不谦卑，在何处就没有真正的良善。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kebajikan sejati dimulai daripada kerendahan hati. 真正的良善是始于这
这个谦卑的心。 Tetapi kebajikan yang dilakukan untuk memamerkan diri dan meninggikan diri ini bukan kebajikan sejati. 但是，如果我们行善的目的乃是要炫耀自己、高举自己，这不是真正的善良。 Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa menangkap inti pemahaman ini. 我相信你们能够明白这教导的核心。 Kebenaran yang kedua, 第二项真 di 理， dalam nas firman Tuhan tadi memberitahu pada kita tentang kasih yang tidak bersyarat kepada semua orang. 无条件的爱众人。 Di dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berulang kali di dalam firman-Nya mengatakan Yesus tahu, Yesus tahu, Yesus tahu. 我们刚才所看的经文，反复的告诉我们，耶稣知道，耶稣知道， Yesus tahu Yudas Iskariot sebentar lagi akan menjual dia. 耶稣知道犹大会出卖他， Yesus tahu Petrus sebentar lagi akan menyangkal dia 3 kali. 耶稣知道彼得会否认他3 Yesus 次， juga tahu waktu kebangkitannya Thomas akan tidak percaya kebangkitan 耶 dia. 稣知道在他复活的时候，多马不相信他， Yesus tahu ketika dia ditangkap dan disalibkan semua murid-muridnya pada melarikan 耶 diri. 稣也知道，当他被捕被定的时候，他的门徒都会逃跑离开他。 Yesus tahu secara persis apa yang akan terjadi di depan. 耶稣完全知道在前面所要发生的 Tetapi 事 dia 情， menanggalkan jubahnya. 但是他脱了他的衣服， Kemudian membasuh kaki murid-muridnya. 然后洗门徒的脚。 Kaki-kaki murid yang mengkhianati dia. 那些脚是将背叛他的脚， Kaki-kaki yang akan menyangkal dia. 将否认他的脚， Kaki-kaki yang tidak percaya kebangkitan 是 dia. 不相信他复活的脚， Kaki-kaki yang akan melarikan diri ketika dia ditangkap dan disalibkan. 是那些将他被捕被定的时候将四处逃跑的脚。 Ini memberitahu kepada kita bahwa kasih dari Tuhan kita kepada Yesus Kristus kepada murid-muridnya adalah kasih yang tidak bersyarat. 这一切都告诉我们，耶稣基督对门徒的爱是无条件的爱， Ini adalah panggilan daripada pengikut Kristus untuk mengasihi sesama kita. 这也是我们跟随耶稣基督的呼召，要去爱别人， Terhadap orang-orang yang melukai kita. 去爱那些伤害过我们的人 Terhadap，orang-orang yang mungkin saja mengecewakan kita. 去爱那些可能使我们失望的人。 Tugas kita adalah mengasihi. 我们的责任就 Tugas 是爱， kita bukan menghakimi. 我们的责任不是去审判， Jangan menjadi Tuhan atas hidup kita. 不要自己成为主， Biarlah izinkan Tuhan melakukan tugas Tuhan di dalam kehidupan kita. 让我们让主成为主。 Seringkali manusia menghakimi manusia lebih kejam daripada penghakiman Tuhan terhadap manusia. 很多时候，人对人的审判比上帝对人的审判更加的严厉。 Ketika manusia berbuat dosa kepada Tuhan, 当人违背得罪上 Tuhan 帝的时 masih 候， bisa mengampuni 上 mereka. 帝还会饶恕 Tetapi 他们。 ketika manusia menyakiti hati manusia, 但是当人伤害人的心的时候， manusia seumur hidup tidak mau bicara kepada dia. 人他一辈子就不再向他说话， Seumur hidup tidak mau melihat dia. 一辈子都不想再看 Kalau 到伤 dia 害他的人。 melayani, dia tidak mau ikut ke gereja. 如果这样的人在服侍，他们就不要来教会。 Kalau dia pimpin pujian, dia sengaja tidak mau pergi ke gereja. 如果这个人带领唱诗，他就故意不要来教会。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Engkau yang tidak bisa mengampuni, 如果你不能够饶恕别人， Tuhan pun tidak akan mengampuni kamu. 主也不会饶恕你。 Dosa kita yang sebesar begitu banyak Tuhan sudah ampuni. 我们极多的罪，主已经赦免了， Dengan kasih yang tidak bersyarat. 就是以无条件的爱来赦免我们。 Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. 同样的，作为跟随耶稣基督的人， Untuk bisa mengasihi dengan kasih yang tidak bersyarat kepada saudara-saudari kita. 我们也要以无条件的爱去爱弟兄姐妹。 Inilah teladan kasih Kristus kepada murid-muridnya menjadi teladan bagi kehidupan kita. 这就是耶稣基督所留下的榜样。 Seorang penyanyi yang terkenal American Idol yang bernama Chris Medina. 有一个美偶的这个歌星，他的名字叫 Chris Medina。 Dia memiliki cinta yang luar biasa terhadap tunangannya. 他有一段非常
感动人的爱情故事。 Tunangannya bernama Juliana Ramos. 他的未婚妻名字叫 Sebelum Juliana Ramos。 mereka menikah, 在他们结婚之前 Juliana mengalami kecelakaan yang parah, ，Juliana 发生了车祸， menyebabkan cedera otak yang serius, 导致她的脑损伤， membuatnya lumpuh dan kehilangan kemampuan bergerak, berbicara, dan berkomunikasi. 她成为了一个瘫痪的人，不能够行动，也不能够说话。 Di saat banyak orang mungkin saja akan menyerah, 很多人以为她会放弃， Chris justru menunjukkan cintanya yang tulus. 但是 Grace 呢，她却表示了她真诚的爱， Ia tetap berada di sisi Juliana, 她继续的陪伴着 Juliana， merawatnya setiap hari dengan penuh kasih dan komitmen. 每一天她以爱来照料她的未婚妻。 Walaupun ia tahu kondisi Juliana tidak akan lagi pulih seperti semula. 虽然她晓得 Juliana 不可能康复，好像从前那样， Dan dia memilih mendampingi tunangannya dan menikah dengan dia. 但是她选择陪伴她的未婚妻，而且与她结婚。 Kisah Chris dan Juliana menginspirasi banyak orang. Grace 和 Juliana 的故事呢，给许多的人带来很大的启发。 Cinta sejati bukan hanya pada saat semuanya berjalan dengan baik dan lancar. 真正的爱情不是在一切一帆风顺的时候， Cinta sejati diuji melalui ujian yang berat. 真正的爱情必须这个经得起非常重的考验。 Cinta yang sejati adalah cinta yang tulus, tidak bersyarat. 真正的爱情是真诚的，是无条件的。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita di hadapan Tuhan dan dikasih Tuhan. 我们在上帝面前，而且蒙爱。 Oleh karena kasih Tuhan yang tidak bersyarat bagi engkau dan saya. 上帝以无条件的爱来爱你，爱 Kalau 我。 ditanya mengapa engkau dan saya dikasih Tuhan dengan kasih yang tidak bersyarat. 如果我们问为什么上帝以无条件的爱来爱我们呢？ Karena jawabannya adalah kita diciptakan untuk dikasihi. 答案是我们被造原本是为爱， Kita tetap berharga di mata Tuhan. 我们在上帝面前总是宝 Karena 贵 kita 的， diciptakan untuk berharga di mata Allah. 因为我们被造成为宝贵的人。 Kita lihat ini gambar apa? 我们来看下一张的图片， Gak usah tanya, semua pasti bisa jawab. 不需要问，每个人都知道。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 弟兄姐妹， Ketika kita melihat uang ini nilainya berapa? 这张钱多少钱呢？ Nilainya berapa? Quý chị Luy? Mấy cái kesi biểu khoai à? Quý chị Luy? 多少钱？ Cepat ceng. Benar? Sekarang saya ingin tanya. 现在我要问， Kalau uang ini dikucek-kucek, 如果这张钱拿来这样揍它， nilainya berapa? 它的价值多少呢？ Berapa? Tetap 100.000. 还 Kalau 是100 dibuang 千？ ke dalam paret, 如果丢进那个龙沟里呢， kemudian ada lumpur yang kotor, 有淤泥， kemudian ditarik 然 keluar, 后再捡起来， dalam kondisi yang kotor oleh lumpur, 在满着淤泥肮脏的情况当 harganya 中， berapa? 它的价值多少？ Sekarang nilainya berapa? 现在它的价值多少？ Nilainya berapa? 多少？ Tetap 100.000. 仍然是100千。 Jawabannya mengapa tetap 100.000? 为什么是100千？ Kenapa bukan 50.000? 为什么不是变成5 Kenapa 万呢？ bukan menjadi 10.000? 为什么不是变成1 Karena 万呢？ diciptakan memang bernilai 100.000. 因为它被印刷出来的价值原本 Ketika 就是 engkau 100。 dan saya jatuh ke dalam dosa, 当你我跌入犯罪的时 di 候， dalam dosa yang sekotor apapun, 不管有多污秽， dosa yang senajis apapun, 不管我们的罪是多么的污秽， tidak mengurangi nilai dan harga kita di hadapan Tuhan. 那都不能够减低我们在上帝面前的价值。 Karena Tuhan menciptakan engkau dan saya
untuk dihargai dan bernilai di mata Tuhan. 因为上帝创造我们乃是要蒙爱的， Inilah kasih Tuhan yang tidak bersyarat bagi engkau dan saya. 这就是上帝无条件的爱。 Ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang demikian kepada kita, 当上帝把这样的爱彰显给我们的时候， maukah engkau menyatakan kasih yang demikian kepada orang-orang di sekitarmu? 你是否愿意以同样的爱来表达给别人呢？ Maukah engkau mengasihi orang tuamu yang tidak bisa kamu terima selama ini? 你是否愿意去爱你无法接受的父母吗？ Maukah engkau mengasihi istri dan suamimu yang selama ini kamu sulit untuk bisa menerima kehidupan 你 dia? 是否愿意去爱你很难接受的丈夫或者是妻子呢？ Kalau engkau sudah mengalami kasih yang tak bersyarat daripada Tuhan, 如果你自己已经经历了上帝无条件的爱， engkau pasti bisa melakukan kasih ini kepada sesama kita. 你就能够以同样的爱去对待别人。 Tuhan Yesus tahu siapa Yudas Iskariot. 耶稣知道犹大是谁， Tuhan Yesus tahu siapa Petrus yang akan menyangkal dia 3 kali. 耶稣也知道彼得将否认他3 Tuhan 次， Yesus tahu siapa Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan 耶 dia. 稣也知道多马将不相信他的复 Tuhan Yesus 活， tahu satu persatu murid-murid akan melarikan diri ketika dia di atas kayu salib. 耶稣知道当他被定的时候，他所有的门徒都会四处逃跑， Tuhan Yesus membasuh kaki mereka 但 satu 耶 persatu. 稣仍然洗他们的脚。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Guru kita, 如果我们相信耶稣是我们的主，也是我们的老师， maka kita harus menaati apa yang Dia ajarkan dan dilakukan di dalam kehidupan kita. 那么我们就要遵守，把他的教导付诸行动。 Dan yang terakhir, 最后一点， teladan yang menguatkan kita untuk melayani orang lain. 兼顾我们服侍别人的榜样。 Tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 耶稣基督洗门徒的脚的这种举动， Ini adalah sebuah kekuatan bagi para pengikut Kristus mengikuti jejak Kristus. 这就是一种使他的门徒能够效法他的榜样的一种推动 Pada 力。 saat itu murid-murid tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan 那个 Yesus. 时候，门徒不明白耶稣所做的事。 Sebenarnya Tuhan Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. 其实耶稣说了，他将升天， Pelayanan-pelayanan akan dilanjutkan oleh 他的 murid-muridnya. 侍奉将由他的门徒来延续下 Dengan 去。 kata lain, 换句话说， murid-muridnya lah yang akan melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus dalam dunia ini. 是门徒将延续耶稣基督的工作。 Bagaimana mereka harus melayani? 他们如何去服侍呢？ Layanilah dengan penuh kerendahan hati. 就是要以谦卑的心服侍， Melayani dengan kasih yang tidak bersyarat. 以无条件的爱去服侍。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Jika engkau dan saya dipanggil untuk melayani, 如果我们被召来服侍， dua hal yang firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita. 今天神的话告诉我们两件 Marilah 事。 kita melayani dengan penuh kerendahan hati. 但愿我们以谦卑的心来服侍， Marilah kita melayani dengan kasih yang tidak bersyarat. 但愿我们能够以无条件的爱来服侍。 Sekalipun mereka orang yang tidak kita sukai 虽 selama ini, 然他们是我们不喜欢的人， yang pernah melukai hati kita. 曾经伤害过我们， Mungkin pelayanannya tidak sebagus yang lain. 可能他的服侍不比别人优秀。 Tugas kita bukan menghakimi. 我们的工作不是去审判 Tugas 他人， kita mengasihi. 我们的责任是去爱他们。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄 Inilah 姐妹， panggilan Tuhan bagi engkau dan 这 saya. 就是上帝给我们的呼召。 Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. 作为结论， Tuhan Yesus adalah Raja yang melayani. 耶稣是那一位服侍的君王， Telah memberikan kita teladan yang sempurna di dalam kerendahan hati. 他给我们谦卑的榜样， Dan memberikan kasih yang tidak bersyarat kepada kita. 他也给我们无条件的爱。 Dengan tujuan dia memanggil engkau dan saya ikut melayani. 他的目的就是要我们效法他如此服侍， Melayani dengan kerendahan hati, dengan kasih yang tidak bersyarat. 也就是以谦卑的心和无条件的爱去服侍。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿主帮助我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。亲爱的父神，我们要再次的感谢你。今天透过你的爱子耶稣基督所留下的榜样，教导我们应该如何来服侍你。主啊，很多时候
我们忘记了耶稣基督所留下的榜样，我们凭着血气来服侍你，我们单看自己，不看主，也不看人，我们没有好好的谦卑服侍，我们也自私自利，没有以无条件的爱去爱你所爱的人。主啊，求你实在怜悯，但愿你今天的话语再次的提醒帮助我们回到起初的爱，就是耶稣基督的爱，以耶稣基督的爱去对待所有的人，以基督的爱谦卑服侍每一个人。谢谢你垂听我们的祷告，奉耶稣名，阿们。阿门。